Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. بارك لنا في رمضان واجعلنا من أهل ليلة القدر يا رب العالمين. ووفقنا لما تحبه وترضاه في هذه الأيام وفي هذه الليالي الفضيلة يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita telah masuk di fasa yang kedua, yaitu awwaluhu rahmah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, pada awal bulan Ramadan adalah rahmat, maknanya 10 yang pertama. Maka tuan-tuan, jangan kita ingatkan bahawasanya rahmat itu hanya pada 10 yang pertama saja. Rahmat itu sebenarnya dia berterusan dari malam yang pertama sehingga habis bulan Ramadan al-Mubarak. Cuma pada 10 yang pertama itu rahmat itu lebih banyak bila Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkannya kepada hamba. Wa awsatuhu maghfirah, dan kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, pada pertengahan bulan Ramadan itu 10 yang pertengahan itu kebetulan dia adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bila kita mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ampunkan dosa kita sebelum keluar bulan Ramadan al-Mubarak. Wa akhiruhu 'idqun minan nar. Dan pada akhir bulan Ramadan atau 10 yang terakhir, maka baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, bebas dari api neraka. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita, keluarga kita, ibu bapa kita dari api neraka insyaallah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita ambilkan ayat sedikit saja tazkirah, dan insyaallah pada malam yang mulia ini saya nak berkongsi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kurniakan kepada aku dan tidak bagi kepada umat-umat yang sebelumku 5 perkara pada bulan Ramadan al-Mubarak. 5 perkara ini hanya di bulan Ramadan saja. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini dia sebutkan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bau minyak kasturi. Bau yang kurang enak, khususnya kalau selepas salat zuhur. Kalau sebelum kita buka puasa tuan-tuan, memang bau mulut itu jadi lain. Sebab itu Imam Syafi'i menyatakan makruh kita gunakan kayu subi selepas salat zuhur. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila kita gunakan kayu subi itu, dia menghilangkan bau yang yang kurang enak itu, dan kemungkinan pahala puasa kita pun kurang. Sebab itu dia sebutkan makruh kita gunakan kayu sugi selepas salat zuhur bila kita sedang puasa bulan Ramadan al-Mubarak. Tapi kalau waktu pagi boleh, sunnah kita gunakan kayu sugi. Maka ini pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa bahkan Imam Nawawi dia pun bermazhab Syafi'i menyatakan tidak makruh kita gunakan kayu sugi walaupun selepas salat zuhur. Kerana bau yang kurang enak itu sebenarnya bukan dari mulut, tetapi dia keluar dari perut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Inilah yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan al-Mubarak, bahwa orang yang sedang puasa di bulan Ramadan yang kurang enak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari minyak kasturi. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, para malaikat memohon keampunan untuk mereka sehingga kita buka puasa. Kita kena ingat bahawasanya bila kita puasa ada malaikat yang minta ampun untuk kita, ada malaikat yang istighfar kepada kita kerana kita tunaikan salah satu kewajiban atau salah satu fardu, yaitu puasa bulan Ramadan al-Mubarak. Dari waktu pagi tuan-tuan sampai kita berbuka, maka malaikat itu dia akan beristighfar kepada kita, minta ampun untuk kita. Ini yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari kepada orang yang meninggal pada bulan Ramadan. 3 hari lepas saya berada bagi tazkirah di salah satu masjid tuan-tuan. Subhanallah, tazkirah Jumaat. Selepas kita habis salat Jumaat, ada salah seorang yang memang sembahyang bersama kita. Selepas kita habis salat Jumaat, memang ketika dia nak keluar dari masjid itu terus habiskan nafas yang terakhir. Pada bulan Ramadan, di hari Jumaat, ketika dia berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, bila dia sudah habiskan salat berjamaah atau salat Jumaat, inilah kematian yang sangat baik sekali bila ada orang yang meninggal dalam keadaan yang seperti ini. Subhanallah. Maka dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah menghiasi syurga setiap hari kepada orang yang meninggal pada hari itu atau dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi inilah yang Allah kurniakan kepada umat Nabi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dia sebutkan syaitan diikat atau dipenjarakan di bulan Ramadan. Bila saya syarahkan hadis ini, saya sebutkan syaitan yang diikat. Kebetulan syaitan dari maradatul jin, dari jin yang diikat. Syaitan dari manusia tak boleh diikat tuan-tuan di bulan Ramadan juga. Orang yang tak peduli dengan bulan Ramadan, tak insaf diri, tak kisah itu bulan Ramadan atau bulan lain, maka dia masih lagi melakukan maksiat dan sebagainya. Dia tak insaf diri di bulan Ramadan dan tak boleh kita ikatkan dia. Pada satu hadis lain, baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, ketika dia naik untuk menampai khutbah pada hari Jumaat, maka sahabat pernah dengar baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari itu sebut amin sebanyak 3 kali. Walhal baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah dia sebut amin ketika dia naik ke atas mimbar. Cuma pada hari itu saja. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, ada dari sahabat yang bertanya, kenapa wahai Rasulullah hari ini lain macam? Kau telah sebutkan amin sebanyak 3 kali. Kenapa wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam telah jawab, atani Jibril anifa. Faham bahasa Arab? Telah datang kepada aku sebentar tadi Jibril, dan dia bagi tahu kepada aku, ya Muhammad, barang siapa yang sempat masuk pada bulan Ramadan al-Mubarak, sempat untuk dia masuk, dapat masuk pada bulan Ramadan, tetapi dia masih lagi sia-sia, tak insaf diri, tak peduli dengan bulan Ramadan, maka Allah jauhkan dia dari rahmat-Nya. Sebutlah amin. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut amin. Tuan-tuan, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka gembira dengan kedatangan bulan Ramadan.
Mereka rindu kepada bulan Ramadan sebelum kedatangannya, sebelum 6 bulan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sebut amin ketika dia dengarkan dari Jibril, barang siapa yang sempat masuk pada bulan Ramadan tetapi dia tak peduli dengan bulan Ramadan itu, tak membaikkan dirinya, maka dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah amin, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut amin. Amin yang kedua tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam telah terang kepada umatnya, Sayyidina Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, jika ada dari umatmu yang sempat duduk dengan orang tuanya, ibu bapa, tapi dia jadi anak durhaka terhadap mereka, dia sentiasa lawan kepada mereka, maka dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah amin. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun sebut amin. Amin yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, Jibril telah tanya, wahai Muhammad, jika ada dari umatmu orang yang dengarkan namamu tetapi tak balas salawat kepadamu, tak sebut Allahumma salli ala Muhammad, maka orang itu adalah orang bakhil dan dia adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah amin. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam jawab amin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang keempat tuan-tuan, di sini dia sebutkan syaitan diikat atau dipenjara di bulan Ramadan. Bahkan pintu-pintu syurga akan terbuka semua. Dalam sebuah hadis lain baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, kita pun ada salah satu pintu namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu maksudnya adalah dari rai. Rai itu maknanya bila kita dahaga, tiba-tiba kita minum sampai habiskan dahaga itu, maka namanya rayyan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang keempat. Perkara yang kelima di sini dia sebutkan, mereka diampunkan pada malam terakhir. Bilangan yang diampunkan dari malam yang pertama sampai malam yang terakhir. Subhanallah. Faham tak? Maknanya keampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang terakhir dari bulan Ramadan, bilangan yang diampun dari malam yang pertama sampai habis bulan Ramadan. Misalnya, kalau diampun dalam satu hari itu contoh 1 juta, maka pada malam yang terakhir bilangan yang diampun 1 juta tiap-tiap malam itu diampun pada malam yang terakhir sekadar dia semua. Jadi inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Jadi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun saya nak ambilkan salah satu hadis lagi berkenaan dengan bulan Ramadan al-Mubarak sebelum kita mulakan salat tarawih ini, berkenaan bagaimana kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Adakah ada dari kita ini yang sudah khatam atau tidak? Adakah ada dari kita ini yang sudah baca Al-Quranul Karim tapi hampir nak habis? Saya selalu sebut, kita ini memang tak layak untuk jadi seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bila datang bulan Ramadan tuan-tuan, dia khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Kita ini kalau dapat dalam 1 bulan itu khatam sekali atau 2 kali, syukur, alhamdulillah. Maka kita niat dengan bacaan Al-Quranul Karim, semoga dia jadi sebagai syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya akan ada 2 amalan yang syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Pertama tuan-tuan, puasa yang kita lakukan. Puasa ini dia datang bila kaki kita tergelincir nak masuk dalam api neraka itu. Dia datang, ya Allah, si bulan bin bulan dulu ketika dia hidup, sentiasa dia menahan makanan dan minuman kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, aku syafaatkan kepada si bulan bin bulan ini, selamatkanlah dia dari api neraka ya Allah. Ini bila kita puasa tuan-tuan, tapi puasa hakiki dan ma'nawi, dua-dua.
Kerana puasa ini terbahagi dua bahagian, hakiki dan ma'nawi. Apa maksud hakiki tuan-tuan? Bila kita menahan makanan dan minuman, dan ma'nawi itu bila kita jaga mulut kita, pandangan kita, pendengaran kita, sekarang tangan kita juga. So kalau kita tak bercakap tuan-tuan, sekarang memang sanggup untuk kita SMS. Itu pun bahaya. Jadi itulah namanya puasa ma'nawi. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu hari ketika dia berada di bulan Ramadan, dia telah panggil dua perempuan untuk muntah. Maka perempuan itu muntah darah dan daging. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, dua perempuan ini kebetulan dia puasa menahan makanan dan minuman, tetapi dari sifat madmumah seperti mengumpat dan sebagainya tidak. Tengok apa yang dia telah keluarkan dari perut mereka. Jadi inilah yang perlu kita kena jaga supaya amal kita dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang syafaatkan kepada kita juga adalah Al-Quran. Walaupun kita baca di dalam satu hari itu sedikit tapi dengan tadabbur, sedikit dengan kita ambilkan makna yang ada di dalamnya, sedikit dengan beramal dengan apa yang kita baca, maka itulah yang akan memberikan kesan kepada kita dan manfaat kepada kita insya-Allah. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sama baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, Al-Quran itu dia akan datang syafaat kepada kita dan dia sebut, ya Allah, si bulan pada bulan Ramadan tak akan tidur kecuali bila dia baca dari aku beberapa ayat, maka aku syafaatkan kepadanya, selamatkanlah dia dari api neraka. Jadi ini golongan Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran. Bahkan pahala kita bila baca Al-Quran di bulan Ramadan memang lain, bukan seperti bulan-bulan yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pada malam ini kita akan ucapkan selamat datang kepada satu kawan yang lama kita tak jumpa sama dia, Abang Izwan. Hari ini dia pun dia datang bersama kita sekali. Dulu dia imam satu di surau ini saya dengar dari Ustaz Hamdan. Alhamdulillah hari ini pun dia kosongkan waktunya untuk datang bersama kita di surau yang mulia ini. Mudah-mudahan berjumpaan pada malam yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.